video kali ini saya akan memberikan penerangan ringkas tentang aktiviti abseiling dan akan memberikan refleksi daripada aktiviti ini. Ini merupakan contoh seseorang melakukan aktiviti abseiling di kawasan air terjun. Jadi kandungan video yang saya akan jelaskan hari ini ialah saya akan memberikan definisi abseiling. Yang kedua adalah pemilihan tempat, seterusnya peralatan dan juga aspek keselamatan melibatkan aktiviti abseiling. Baiklah, kita akan mulakan dengan definisi terlebih dahulu, iaitu abseiling berasal daripada perkataan Jerman, iaitu abseilen, yang membawa maksud menggunakan tali untuk turun, iaitu proses menuruni tempat tinggi dengan menggunakan tali. Menurut Microsoft Encarta Reference Library 2005, abseiling is to descend a steep slope or vertical face using a rope that is secured at the top and pass through a series of coils or a harness around the body. Ini adalah definisi menurut Microsoft Encarta Reference Library 2005. Abseiling merupakan satu aktiviti menuruni cerun yang curam atau dengan keadaan muka bumi yang menegak menggunakan tali yang diikat di atas dan meluncuri ke bawah dengan melalui kekelung yang dipasang pada badan peserta. Jadi kita teruskan dengan pemilihan tempat. Aspek yang kedua dalam aktiviti abseiling, iaitu pemilihan tempat dicadangkan lebih kurang pada ketinggian 30 meter dengan kecerunan 90 darjah. Seterusnya ialah lokasi kawasan yang sesuai untuk menjalankan aktiviti abseiling ialah bukit, tanah tinggi, tembok tinggi berbatu atau bangunan tinggi dan juga gunung. Dan seterusnya, perkara yang ketiga adalah peralatan yang diperlukan apabila seseorang ingin menjalankan aktiviti abseiling. Seseorang itu perlu memastikan kesemua peralatan ini ada agar keselamatan peserta dapat dijamin. Yang pertama adalah sarung tangan, tali, harness, pad lutut dan siku, descender, kasut boot dan helmet. Helmet ataupun topi pelindung adalah digunakan sebagai pelindung kepala daripada hentakan dan batu-batu yang jatuh. Ini apabila seseorang menjalankan aktiviti di kawasan hutan, mungkin peserta akan terdedah kepada pelbagai risiko seperti batu-batu yang jatuh. Jadi helmet itu sangat penting untuk melindungi kepala peserta. Kemudian helmet itu mestilah ada lampu yang disertakan beserta dengan topi tersebut, supaya apabila peserta melalui sesuatu cerun yang gelap, lampu itu boleh digunakan. Seterusnya ialah gloves ataupun sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan daripada tali dan cedera akibat geseran pada dinding semasa penurunan. Sarung tangan juga digunakan dalam rekreasi abseiling untuk memanjat tempat tinggi gunung atau bukit. Jika tidak, dia akan mengundang risiko bahaya kepada pendaki. Dan selanjutnya, peralatan yang penting juga bagi seseorang jika melakukan aktiviti abseiling ialah kasut boot ataupun kasut lain yang tegap yang mempunyai tapak cengkaman yang baik, perlu digunakan dalam aktiviti ini. Seterusnya adalah tali. Tali akan digunakan semasa penurunan dari tempat yang tinggi dan biasanya jenis kemantel
saya kurang pasti sebutannya, yang banyak pintalan tali teras yang menghalang tangan daripada melecet. Dalam kebanyakan penggunaan tali jenis rendah regangan atau tali statik yang mana mengurangkan patulan dan memudahkan penurunan digunakan untuk menampung berat pendaki. Salah satu peralatan yang juga amat penting apabila kita melaksanakan aktiviti abseiling ialah harness ataupun tali temali yang dipasang pada badan. Tali temali ataupun harness ini diikat di sekeliling pinggang untuk keselamatan penurun. Tali temali yang selesa dan selamat penting untuk menampung penurunan pendaki selama beberapa jam. Seterusnya ialah descender ataupun penurunan. Descender ialah alat geseran yang membantu tali digunakan untuk menahan bebanan dengan tenaga yang minimum untuk pendaki mengawal penurunan. Kelajuan alat penurunan ini dikawal oleh penggunaan kurang atau lebih gerakan tali. Pada paparan ini kita dapat lihat peralatan descender iaitu breaking bars, carabiner, figure 8, gold tail, bobbin, abseil rack dan juga sky jenny. Saya telah menemui beberapa gambar untuk peralatan descender ini dan kita mulakan dengan carabiner. Secara prinsip carabiner digunakan untuk menghubungkan tali dengan runners iaitu titik pengaman. Figure 8 kita boleh lihat pada gambar yang dipaparkan. Begitu juga dengan gold tail. Manakala bobbin pula adalah alat yang terkunci sendiri jika terhenti daripada penurunan secara tiba-tiba. Dan abseil rack, anda boleh lihat gambar yang dipaparkan. Aspek keselamatan juga perlu dititik beratkan apabila kita melakukan aktiviti abseiling. Iaitu yang pertama adalah apabila kita melaksanakan aktiviti ini, pakaian mestilah bersesuaian. Jangan memakai pakaian yang terlalu longgar ataupun besar. Kemudian ahli-ahli juga tidak boleh memakai barang-barang perhiasan seperti cincin, gelang, rantai dan juga jam tangan. Dan bagi peserta yang tidak bertudung, digalakkan untuk mengikat rambut dengan kemas. Manakala yang bertudung pula perlulah memasukkan tudung kepala ke dalam baju. Kemudian sebelum bermula, peserta ataupun ahli perlu memeriksa semua peralatan dengan teliti sebelum dan juga selepas digunakan. Kemudian menyimpan peralatan yang digunakan di tempat khas, menguji step ikatan selepas digunakan beberapa kali, kemudian menyelenggara semua peralatan selepas digunakan dan memaklumkan kecederaan yang dialami kepada guru. Dan yang paling penting adalah aktiviti abseiling hendaklah dilaksanakan dengan pengawasan individu yang pakar ataupun berpengalaman. Baiklah, sekian sahaja penerangan ringkas daripada saya. Jom kita lihat video simulasi aktiviti abseiling yang saya ambil daripada YouTube.
Sebagai seorang guru, bagi saya aktiviti abseiling ini merupakan aktiviti yang baru bagi saya, dan saya sangat berterima kasih kepada program Bina Insan Guru kerana telah memberi saya peluang untuk mengenali aktiviti ini. Secara jujurnya aktiviti ini belum pernah saya lakukan, dan sekiranya berpeluang pada masa akan datang saya ingin melakukannya. Jadi untuk aktiviti ini, pada pendapat saya, aktiviti seperti ini memberi peluang kepada guru untuk menonjolkan keberanian dan juga keyakinan seseorang guru. Hal ini demikian kerana bagi seorang guru, nilai keberanian itu perlu ada dalam diri masing-masing, kerana seorang guru merupakan idol dan juga model di mata